Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bertemu dalam program Bual Bicara bersama tokoh ilmuwan Islam kita pada petang yang barakah ini. InsyaAllah pada petang ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan Al-Quran dan As-Sunnah bersama tetamu khas kita pada hari ini, iaitu Ustaz Abdul Khair bin Ismail. Yes. Sebelum memulakan perkongsian ilmu kita pada hari ini, eloknya saya memperkenalkan sedikit latar belakang tetamu khas kita pada hari ini. Okay. Nama beliau Abdul Khair bin Ismail, berumur 39 tahun dan berasal dari Kulim, Kedah. Dari segi pendidikan, beliau merupakan diploma Al-Quran dan Qiraat Jakim serta mendapat ijazah sarjana muda Al-Quran dan Qiraat Mesir. Pengalaman mengajar pula, beliau merupakan guru bahasa Arab Sekolah Sahabat Dua Sabah daripada tahun 2009 sehingga 2014 dan guru Ulul Albab SMAP Bentung dari 2014 hingga 2015 dan juga beliau merupakan guru Ulul Albab SMK Agama Kedah daripada 2016 hingga kini. Okey, bersama saya Muhammad Hakimi bin Anwar dan rakan panel saya yang segak lagi bijaksana, iaitu Nur Nazirah binti Muhammad Nazir dan Alia Mansyarah binti Omar. Okay. Seperti yang kita tahu, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua perkara yang penting dalam Islam kerana Al-Quran dan As-Sunnah merupakan panduan umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tazillu man tamsaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik. Sejak kebelakangan ini, gejala sosial merupakan sesuatu gejala yang menjadi topik hangat dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat dalam gejala sosial sering menimbulkan masalah kepada masyarakat. Jadi setiap hari pasti akan ada sahaja berita mengenai salah laku remaja yang seakan tidak menjadi penghujungnya. Jadi berdasarkan apa yang saya memberi penerangan ataupun hujah saya ingin menanyakan soalan kepada Ustaz. Berikan pandangan Ustaz tentang remaja zaman sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, Saudara Hakimi. Seterusnya dihormati rakan perkongsian pada hari ini, Saudari Nazirah dan Saudari Alia Maisarah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah kita dapat bertemu dan berkumpul pada hari ini untuk kita membincangkan satu topik yang bagi saya amat penting untuk pembentukan generasi, terutamanya generasi muda yang akan datang, di samping pembentukan ke arah negara yang lebih berkualiti lah. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan, pandangan apa pendapat ataupun pandangan saya tentang remaja pada zaman sekarang, kita nak lihat dulu apa yang telah disebutkan dan dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Okey, jadi di dalam Al-Quran banyak
ayat-ayat yang Allah Ta'ala rakamkan menceritakan berkaitan dengan remaja ataupun kita panggil pemuda lah kan, remaja ataupun pemuda. Salah satunya ayat Al-Quran dalam surah Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maknanya, maksudnya, tidakkah kamu dengar kan, kami dengar seorang pemuda yang disebut itulah Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah seorang pemuda ataupun salah seorang Nabi utusan Allah SWT. Pada masa muda dia dicabar ataupun dia mendapat ujian daripada Allah Ta'ala, iaitu memerangi berhala yang telah dibina oleh ayahandanya sendiri. Itu antara salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah sebutkan berkaitan dengan pemuda. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan berkaitan pemuda ataupun remaja lah. Antaranya Nabi Yusuf AS. Kemudian yang paling terkenal antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah SWT. Baik, itu membuktikan bahawasanya pemuda ni ataupun remaja ni merupakan satu golongan yang penting. Yang penting. Jadi bila kita cakap berkaitan remaja pada zaman sekarang, saya kecilkan skop. Okey, kalau kita tengok di Malaysia sendiri, di negara kita, remaja pada zaman sekarang, kita tahu kan generasi remaja zaman sekarang kita dikenali sebagai, sebelum ni generasi X, Y, Z. Dia ada yang tu telah diklasifikasikan oleh pakar-pakar lah, kita panggil pakar-pakar yang berkaitan di negara kita ni. Jadi kalau ikut sekarang ni, zaman sekarang 2010 sehingga sekarang ni kita panggil generasi Alpha. Generasi yang mana generasi ataupun remaja pada zaman sekarang ni, remaja yang mencabar ataupun kalau ikut terma daripada saya, generasi ataupun remaja yang dicabar oleh era globalisasi dunia. Sebab apa saya cakap dicabar? Sebab apa saya tidak cakap mencabar? Sebab pada zaman sekarang ni banyak benda tersebut mencabar ataupun banyak benda dicabar. Remaja sekarang ni banyak dicabar oleh perkara-perkara yang kita panggil apa, terkedepan, perkara-perkara yang maju kan, era globalisasi. Okey, kemudian yang kedua, remaja pada zaman sekarang pada pendapat saya, remaja yang lebih banyak ilmu, maknanya lebih banyak perlu explore, perlu cari ilmu-ilmu yang berkaitan duniawi dan khasnya ukhrawi lah. Dan tidak terlepas juga remaja pada zaman sekarang adalah remaja yang banyak juga dalam pada masa yang sama melupakan adat resam dan pengamalan agama. Bila kita bercakap berkaitan remaja, khususnya di Malaysia ni, of course lah kita ni agama Islam adalah agama rasmi. Tapi mengikut kajian yang telah dijalankan, 80% daripada remaja-remaja Islam di Malaysia ni tidak mengamalkan pengamalan agama yang sepatutnya diamalkan oleh orang-orang Islam lah berbanding orang-orang dahulu. Kenapa jadi macam tu? Mungkin ada faktor-faktor yang mungkin kita akan kupas lepas ni. Kemudian yang seterusnya, remaja pada zaman sekarang ni pada khidmat saya banyak lebih terdedah kepada budaya hedonisme, iaitu budaya hiburan lah kan, hiburan yang melampau yang menyebabkan mereka ni hanyut dalam arus dunia lah. Maknanya mereka melupakan benda-benda yang penting. Sepatutnya benda-benda yang lebih penting mereka kena alert, kena dapatkan, tetapi hanyut dengan budaya-budaya ataupun hiburan yang melampau pada zaman sekarang. Tetapi ala kulihalnya, apa-apa pun itu pandangan saya, dan bukan tidak ada sisi positif untuk remaja pada zaman sekarang ni, tetapi bila kita rangkumkan dengan cabaran dunia yang ada pada zaman sekarang ni, kita dapat lihat bahawasanya remaja pada zaman sekarang ni lebih terdedah kepada sifat ataupun lebih terdedah kepada perkara-perkara yang melarakan, melalaikan. Macam saya sebutkan pada awal tadi, lebih dicabar oleh perkara-perkara yang negatif, dan di situ memerlukan kepada persediaan yang jitu dan rapi lah untuk menghadapi perkara-perkara yang disebutkan tadi. Okey, itu saja.
Terima kasih atas pandangan dan pendapat Ustaz tentang remaja zaman kini seperti tadi. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, zaman remaja merupakan zaman yang sangat menyeronokkan bagi setiap individu. Okey, pada zaman remaja, seseorang individu sudah semestinya ingin mencuba pelbagai perkara dalam kehidupan mereka. Kehidupan remaja seolah-olah memberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan pelbagai perkara. Oleh sebab itu, tidak mustahil seseorang remaja boleh terjebak ke dalam masalah sosial. Jika kita teliti dengan lebih mendalam, terdapat banyak punca kepada golongan remaja kenapa mereka mudah terjebak dengan masalah sosial. Jadi persoalan saya, pada pendapat Ustaz, apakah faktor yang boleh menyebabkan golongan anak muda iaitu remaja mudah terpengaruh dengan masalah sosial pada masa kini? Okey, untuk soalan berikut, faktor-faktor yang boleh mempengaruhi remaja sekarang lah. Okay, kalau kita teliti dengan lebih lanjut lah kan, apa perkara-perkara yang menyebabkan remaja pada zaman sekarang ni hanyut lah, ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kan? Bila kita bicarakan tentang remaja pada zaman sekarang ni, of course mesti terlintas di fikiran kita berkaitan dengan benda-benda yang negatif. Kenapa? Kerana kita dihidangkan dan dipaparkan dan dipampangkan di media-media sosial, di berita dan sebagainya, perilaku remaja yang berlaku pada waktu sekarang. Macam yang saya sebutkan tadi, bukan tidak ada benda-benda yang positif, tetapi benda yang negatif lebih banyak daripada benda yang positif. So faktor-faktor yang mungkin kita boleh sebut di sini, yang faktor-faktor umum yang saya rasa berlaku kepada semua remaja yang ada di luar sana lah. Yang pertama sekali, of course lah, pengaruh sekeliling. Pengaruh sekeliling ni kita boleh mungkin kita boleh bahagikan kepada beberapa lah. Pertama sekali, keluarga, dan pengaruh daripada keluarga sendiri, kerana keluarga memainkan peranan yang penting. Sebab seorang remaja dia dilahirkan di dalam keluarga. Dia maknanya dia wujud tu di dalam keluarga dahulu. So pengaruh first impression apabila dia nak hidup adalah keluarga dia. Yang kedua, of course, rakan sebaya. Itu yang saya sebut pengaruh sekeliling. Dua benda ni merupakan benda yang sangat besar, major untuk mempengaruhi guideline dia sebagai remaja. Kan? Sebab kita sekarang ni bercakap berkaitan dengan remaja. Kan? Of course lah, benda-benda yang dua benda yang saya sebutkan tadi, dia merupakan peratusan yang besar yang menyumbang kepada elok ataupun tidak elok remaja tersebut. Okey. Kemudian bila pada awal tadi saya sebutkan generasi sekarang ni generasi yang alfa, kan? Itu dari segi istilah saja. Senang kita sebut generasi milenium yang mana IT yang terdedah kepada kita pakai media sosial. So pengaruh seterusnya yang menjadi faktor yang mempengaruhi remaja ataupun cara hidup remaja pada zaman sekarang adalah pengaruh media sosial lah. Of course lah, kita ada dengan Facebooknya, Instagramnya, dan yang paling besar menguasai tingkah laku anak-anak ataupun anak-anak remaja lah. Kan? Walaupun dalam media sosial tu dia ada pengaruh-pengaruh yang positif, tetapi macam saya sebutkan tadi, dia benda negatif tu melebihi yang positif. Kan? Baik. Kemudian apa yang pengalaman sepanjang saya bergelar seorang guru, saya pernah berhadapan dengan remaja lah, kan? Anak-anak murid ni kira remaja. Saya mengajar sekolah menengah, kemudian pernah mengajar jadi pensyarah. So apa yang saya nampak antaranya lagi adalah kecelaruan identiti. Maksudnya kecelaruan identiti tu bukan dia celaru dari segi dia confuse dari segi dia ni lelaki ke perempuan, tidak. Maksudnya dia masih mencari hala tuju dan identiti diri. Kan? Contohnya bila dia berkawan, dia tidak ada satu pendirian yang tetap. Dia hanya berkawan dan mengikut saja. Itu salah satu punca ataupun faktor yang mempengaruhi keadaan remaja tersebut. Remaja pada waktu sekarang lah, pada zaman sekarang, banyak lebih kepada mengikut kawan berbanding berfikir dahulu sebelum bertindak. Kan? Jadi maknanya dia tidak, remaja pada zaman sekarang ni lebih kepada tiada prinsip diri. Bukan tiada langsung, tetapi prinsip itu tidak dipegang dengan teguh dan betul lah. Hanya sekadar angin lalu saja macam tu.
Jadi bila tidak ada prinsip yang kukuh, bagaimana dia nak adjust dia punya kehidupan? Sebab remaja dia kena ingat, lepas remaja dia akan melalui alam dewasa, kemudian tua dan akhirnya habislah kan. Jadi perlu kepada seorang remaja pada zaman sekarang ni, perlu kepada satu identiti diri dan prinsip diri yang kukuh supaya dia dapat menjamin kehidupan dia pada masa akan datang. Dan of course lah, dia dapat melindungi dan protect diri dia daripada benda-benda yang buruk. Ala kulihannya, kesimpulan yang saya boleh buat bila faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, ala kulihannya, apa pilihan yang dibuat oleh remaja tersebut ataupun remaja pada zaman sekarang, kita akan kembali balik kepada akal fikiran. Yang mana baik, baiklah bagi dia. Tapi kalau dia pilih yang buruk ataupun jalan yang tidak elok, maka tidak eloklah akan natijah ataupun keputusan yang dia dapat. Walaupun contohnya seorang remaja ni dia berkawan, dia tak kisah berkawan dengan siapa pun, tetapi asalkan dia masih pegang pada prinsip diri dia, dia tahu mana baik buruk, dia tahu menjaga maruah keluarga dan sebagainya, insya-Allah remaja tersebut akan berjaya dalam kehidupan dia lah. Itu antara faktor-faktor saya rasa yang besar lah yang boleh mempengaruhi kehidupan remaja pada zaman sekarang. Baik, terima kasih Ustaz atas penerangan sebentar tadi. Okey. Masyarakat kita ni berperanan untuk menyebarkan ajaran agama, berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah kepada generasi yang berikutnya. Okey, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Yang bermaksud, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Okey. Setiap remaja merupakan harapan dan ummah kepada agama Islam itu sendiri. Jadi wajib kepada remaja Muslim untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah untuk membendung dan mendidik akhlak mereka supaya menjadi lebih baik. Namun begitu, masih ramai remaja zaman kini yang masih terjebak dengan masalah sosial pada masa kini. Jadi pada pandangan Ustaz, apakah langkah-langkah yang boleh diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah bagi mengatasi masalah tersebut, iaitu masalah remaja pada masa kini yang kian runtuh akhlaknya? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih pada soalan tersebut. Okey, bila kita bercakap mengenai dengan apa dia langkah-langkah yang perlu kita ambil lah, maknanya apa penyelesaian yang perlu kita fikirkan bagi menyelesaikan masalah remaja lah. Kalau berpandukan soalan, kalau kita sebagai orang Islam, of course lah kita akan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya Allah Ta'ala telah rakamkan benda ni dalam Al-Quran kan. Pertama sekali, sebagai orang Islam, guide kita ataupun kita panggil apa, kita punya panduan adalah, yang paling penting adalah solat. Hubungan kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah rakam benda ni dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun pada awal sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kan, 3 ayat tersebut bukan ayat yang sepatutnya kita kena hadam sebagai orang Islam lah. Tapi dalam konteks maknanya sekarang ni kita bincang berkaitan remaja, memang dia ada kaitan. Allah Ta'ala berfirman apa? Sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ni macam mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana dia khusyuk dalam solat. Dia solat dengan betul, dia berdoa, dia dekatkan diri dengan Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mana mereka ni tidak lalai. Tidak lalai daripada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda pertama atau langkah pertama yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kita panggil keruntuhan moral di kalangan remaja, runcingnya akhlak lah, kita panggil akhlak lah kan. Kan remaja ni adalah, pertama sekali kita kena betulkan solat. As-salatu imaduddin kan. Nabi pun bersabda dalam hadis, as-salatu imaduddin, solat ni tiang agama kan. Jadi kalau kita tak solat, maka kita dah runtuhkan tiang agama tersebut. Jadi macam tu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak bersandarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan hanyut. Kan? Tak kira lah kita ni remaja ke, kita ni orang tua ke, kita ni budak-budak dan sebagainya. Selagi mana kita bergelar manusia yang diciptakan Allah dan beriman pada Allah, maka kita wajib untuk solat.
Jadi yang pertama sekali, of course lah solat, kan. Yang kedua, cara dia adalah kita kena mantapkan ilmu agama kita. Jadi banyak benda yang boleh dilakukan. Sebenarnya benda ni telah diusahakan oleh ramai pihak, kan. Contohnya mengadakan kem motivasi untuk remaja, kemudian perkemahan ibadah dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana cara nak menjadikan ataupun memantapkan akhlak. Saya nak cakap dari segi akhlak lah, sebab apa yang berlaku selalunya remaja kita bincangkan tentang akhlak, kan. Okey, kemudian yang seterusnya, langkah seterusnya, cara yang seterusnya adalah sentiasa menjadikan ibu dan bapa, kemudian orang yang lebih tua sebagai rujukan dan panduan dalam hidup. Ini of course kalau kita ada apa-apa masalah, kita akan tanya ayah mak kita ataupun orang yang lebih tua. Yang ni kita kena jadikan amalan. Sebagai orang yang lebih muda, kita kena jadikan amalan ni sebagai amalan yang berterusan. Sebab kita perlu juga pandangan orang lain untuk nak mewarnai hidup kita ataupun nak kontrol hidup kita supaya kita boleh adjust yang mana baik, lebih baik, yang mana tak baik kita akan jadi lebih baik. Okey? Baik. Kemudian seterusnya, kalau boleh saya tambah, sentiasa kekal dalam keadaan yang positif. Okey? Maknanya sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang sekeliling. Kan? Maknanya itu sebagai persediaan kita. Kita ni kena sentiasa dalam keadaan positif. Kita kena ada energi yang positif di sekeliling. Barulah kita boleh mantap gerak kerja kita seharian. Barulah kita punya maknanya kita nak buat suatu kerja ataupun benda tu kita akan smooth saja. Okey? Baik. Kemudian yang seterusnya, banyakkan berdoa. Sebenarnya kita sebagai orang Islam ni kita untung sebab banyak dah guide yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Cuma tinggal kita nak grab saja benda tu. Tapi masalah dia, kita banyak yang leka lah. Kita banyak yang leka, kan. Sebab kita rasa benda tu tak penting. Sebenarnya benda tu penting, kan. Jadi apa yang Islam ajak, banyakkan berdoa. Of course lah, kita nak jadi orang yang terbaik. Kita nak perbaiki akhlak kita, kan. Kita kena banyak berdoa. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, berdoalah kepada Allah di dalam keadaan kamu yakin bahawa ianya akan dimakbulkan, dan ketahuilah bahawasanya Allah tidak akan memakbulkan doa yang datang dari hati yang lalai lagi alpa. Jadi di sini hadis tersebut menceritakan ataupun menerangkan bahawasanya kita kena ada hubungan yang kuat dengan Allah, iaitu dengan berdoa. Memang wasilah kita dengan Allah hanya dengan berdoa, kita merintih dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan cara tersebut dia akan menjadi guideline yang terbaik lah untuk diri kita, terutamanya pada remaja lah. Sebab kita tahu remaja ni satu golongan yang kalau kita cakap dalam segi bab sains, kan zaman remaja ni ada zaman yang hormonnya tidak stabil ataupun baru nak meningkat, orang kata. Jadi banyak benda nak dicuba, kan. Jadi dan tidak dinafikan. Bila kata remaja ni, bila kita bagi nasihat, golongan remaja lah antara yang susah nak terima nasihat sebab dia rasa diri dia dah besar, kan. Jadi macam mana kita nak kontrol benda-benda tu? Dengan apa yang saya sebutkan tadilah, maknanya kena sentiasa kekal positif, kemudian kena sentiasa berdoa, jaga solat dan sebagainya. Kemudian seterusnya kita kena sedar bahawasanya pendidikan merupakan elemen yang paling penting untuk nak membentuk ataupun langkah yang paling penting yang boleh diambil untuk nak membentuk akhlak remaja ni. Seperti mana hadis Nabi, sebab Nabi dah ajak lama dah benda ni, kan. Hadis dia, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, kan. Fa abawahu yahayyidanihi wa yunassiranihi wa yusyarrikanihi, kan. Setiap bayi yang lahir tu, manusia yang lahir tu adalah dilahirkan fitrah. Jadi ibu bapa lah yang mencorakkan dia, sebab ada dia Yahudi, Majusi ataupun Nasrani ataupun dalam hadis lain musyrikin, orang yang musyrik lah. Jadi bermula pendidikan tu daripada rumah. Jadi di sini kita nampaklah bahawasanya ibu bapa adalah
golongan yang paling penting nak memastikan akhlak remaja itu terbaik. Dia relate, ada kaitan pada apa yang saya sebutkan pada awal tadi kan. Ibu bapa merupakan orang yang penting selain pada orang sekeliling lah, kawan dan sebagainya. Okey, kemudian yang seterusnya bab adab. Antara ilmu yang perlu diterapkan, langkah yang kita boleh ambil untuk nak memastikan remaja ni dalam keadaan yang baik dan sebagainya adalah mempelajari bab adab lah kan. Sebab ada ulama menyatakan belajar satu bab adab lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Perlu diterapkan bab adab. Kita nampak remeh saja bab adab ni kan, tetapi bab adab ni lah yang nak membezakan di antara orang tu baik ataupun tidak. Okey, sebab Nabi pun ada sebut bab adab ni dalam hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajra ala tazdaru ni'matallah hi alaikum kan. Jadi Nabi sebut apa dia dalam hadis dia, Nabi sebut lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, kerana hal itu lebih patut agar engkau sekalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah diberikan. Jadi maksudnya Nabi nak terangkan tentang adab lah. Dalam masa sama kita melihat orang atas, dalam masa sama kita kena lihat juga orang yang di bawah. Itu Nabi nak sebut pasal berkaitan dengan bab adab. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu dititik beratkan, yang antaranya lah yang boleh saya kongsikan bagaimana langkah-langkah yang boleh kita ambil sebagai elemen-elemen penting dalam memastikan remaja pada zaman sekarang ni maknanya baiklah perjalanan dia. Tapi apa benda yang kita berikan untuk nak baik ataupun nak menambah baik pada dia elemen remaja ni, ala kulihannya atas diri dia sendiri kan. Kalau kita bagi banyak pun dia sendiri tak mau berubah, tak jadi apa juga kan. Dan akhir sekali of course lah kita berdoa lah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan generasi akan datang ni, maknanya generasi yang muda, generasi yang akan datang ni merupakan generasi yang boleh membela agama, bangsa dan negara, yang terutamanya membela agama lah, agama Islam. Seperti mana kita tahu sekarang ni agama Islam boleh dipijak macam tu saja kan. Jadi kita perlukan kader-kader ataupun kita perlukan tentera yang muda untuk nak membela agama, bangsa dan negara kita. Itu saja, wallahu alam. Alia Mike Okey, minta maaf Ustaz. Okey. Sebelum saya meneruskan soalan saya, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun sebagai pembuka soalan yang seterusnya, iaitu besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti, besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Jadi seperti yang Ustaz nyatakan sebentar tadi, bahawa ibu bapa memainkan peran pentinglah dalam sektor ataupun dalam aspek pendidikan untuk mengurangkan ataupun mengatasi masalah gejala sosial dalam kalangan remaja itu sendiri. Jadi soalan yang saya ingin ajukan kepada Ustaz, apakah pandangan Ustaz berkaitan dengan pendidikan dapat membentuk akhlak seseorang melalui peranan guru atau sesebuah institusi pendidikan? Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik, bila kita cakap bab pendidikan kan, pendidikan ni merupakan benda yang penting daripada zaman dulu lagi kan. Kalau dalam ayatnya orang kata kalau tak ada pendidikan ni orang kata apa loy lah ataupun kita panggil peteruk lah kan, orang yang bukan bodoh tetapi maknanya dia tidak dipandang macam tu. Jadi bagi saya pendidikan merupakan satu benda yang sangat penting di dalam ataupun selari di dalam membentuk akhlak seseorang kan, di dalam membentuk kepribadian, terutamanya dalam skop yang kita cakap ni remaja lah, of course lah. Macam yang saya sebutkan tadi, zaman sekarang ni kita bermula dengan budak kecil
kita panggil budak lah, budak, kemudian sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, kemudian universiti. Jadi kalau kita perhatikan, remaja ni bermula daripada mana? Kita boleh sebut remaja ni mungkin saya boleh klasifikasikan bermula daripada umur 13 tahun sehinggalah mungkin 25 lah. Kan 25 ataupun sekarang ni 25 ada orang kahwin dah kan. So tak boleh kata remaja dah. Mungkin kita boleh letak 13 hingga 20 something, 21. Itu adalah waktu kita panggil remaja. Jadi pada waktu tersebut kalau ikut formal pendidikan di negara kita ni, waktu tersebut adalah waktu di mana seseorang tu tengah menghabiskan atau sedang menghabiskan masa di sekolah. Maknanya dia belajar. So sangat penting pendidikan selari dengan pembentukan akhlak baik pada anak kecil ataupun remaja. Okey, baik. Seterusnya pendidikan yang saya nak utarakan ataupun nak kupas di sini adalah pendidikan. Ada dua pendidikan, iaitu satu pendidikan yang kita kena berikan adalah pendidikan yang formal. Itu of course lah di negara kita. Mana-mana negara pun dia ada pendidikan yang formal. Okey, kemudian pendidikan formal ni dia lebih kepada buku lah. Jadi bila nak mendepani cabaran pada zaman sekarang ni, terutama remaja, of course perlukan ilmu. Nanti bila di luar, kalau kita tidak ada ilmu, kita akan jadi orang yang ketinggalan. Kan orang tak pandang. Pada zaman sekarang ni, era globalisasi, era alpha, XYZ dan sebagainya ni perlu pada ilmu. Kan? Terutamanya, contohlah, saya bagi benda yang senang. Ilmu tentang komputer. Kan? Tak ramai orang yang tahu tentang bagaimana nak proses satu komputer ataupun nak buat data dan sebagainya. Dan benda-benda tu sangat penting pada zaman sekarang. Itu ilmu yang formal. Yang kedua, yang kadang-kadang kita tak sedar, itu ilmu pendidikan yang tidak formal, yang perlu diterapkan, diberikan kepada khususnya kepada anak-anak muda ataupun remaja zaman sekarang, iaitu tentang perlakuan seharian. Kan? Okey, contohnya pendidikan tidak formal ni macam mana? Contoh, seseorang tu dia buat salah. Kan? Jadi bila buat salah, kita nak tegur lah. Maknanya perlu ditegur. Itu adalah pendidikan tidak formal. Maknanya berlaku pada pergerakan dan perlakuan seharian kita ataupun di dalam kehidupan. Pendidikan tidak formal ni sangat penting untuk memastikan dia melengkapi lah. Dia ada pendidikan yang formal, ada ilmu dah. Kemudian dalam masa sama dia disulam dengan praktikalnya. Itu yang penting. Jadi perlunya teguran, dan teguran itu adalah teguran yang membina lah. Sebab seperti yang kita tahulah, anak-anak muda sekarang ni tak kisahlah siapa-siapa pun. Saya pun pernah lalui zaman orang kata anak muda. Jadi perasaan kita sebenarnya sama. Kan, anak-anak muda sekarang ni pantang ditegur, dia cepat nak melenting sebab dia masih lagi orang kata apa, kuat, dia masih lagi gagah dan sebagainya. Tetapi dalam bab ini perlu tegur secara berhemah. Perlu tegur secara berhemah. Orang yang nak menegur pun kena tahu, kena ada ilmu. Orang yang nak ditegur pun kena ada ilmu. Maksudnya kena ada give and take antara satu sama lain. InsyaAllah bila kita terapkan kedua-dua ni, pendidikan formal dan tidak formal, InsyaAllah dengan penerimaan yang baik daripada seseorang tu, maka insyaAllah kehidupan dia akan berjalan dengan baik, ataupun susunan kehidupan dia akan berada pada tahap yang memuaskan, yang berpuas hati lah. Dan mudah-mudahan dia bila dia dah susun kehidupan dia macam tu, dia boleh jadi role model pula kepada orang sekeliling dia. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang jelas dan juga padat. Okey, sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini, saya dapat menyimpulkan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pegangan yang kukuh kepada semua orang Islam. Hal ini menjadikan kehidupan kita berlandaskan syariat Islam dan tidak terpesong daripada perintah Allah. Kita dapat lihat dalam pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial, serta soalan yang saya ajukan kepada Ustaz sebentar tadi, iaitu melalui aspek pendidikan. Justru kita perlulah berpegang teguh kepada ajaran Allah dan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Jadi saya dan juga rakan-rakan akan akhiri perbincangan kita pada hari ini dengan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.